salam sejahtera semua. Saya Adi Fahmi Fatullah bin Rusli, memegang nombor metrik 83051, akan berkongsi tentang ucapan saya pada hari ini bertajuk Budi Bahasa Percuma Tetapi Berharga Sentiasa. Terdapat kata-kata pujangga yang mengatakan bahawa budi bahasa percuma tetapi berharga sentiasa. Hal ini dikatakan demikian kerana budi bahasa merupakan sesuatu perkara yang wajib dipraktikkan di dalam kehidupan setiap insan di muka bumi ini. Bersikap sopan dan menghormati orang lain merupakan perkara yang amat digalakkan untuk dilakukan pada masa ini kerana anak-anak generasi kini seperti amat memerlukan panduan dan tunjuk ajar dalam hal ehwal sebegini. Selain itu, semua lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa dan budaya hendaklah mempraktikkan budi bahasa dalam kehidupan seharian, kerana perkara yang baik sekiranya dilakukan sudah pasti akan meningkatkan suasana yang aman dan harmoni dalam kehidupan. Persoalannya, bagaimanakah budi bahasa dapat diamalkan dalam kehidupan seharian para insan? Pertama sekali, para ibu bapa hendaklah mengajar dan membimbing anak-anak mereka untuk bersikap sopan dan baik apabila berinteraksi dengan warga tua serta melayan setiap insan tanpa mendiskriminasikan aspek fizikal seseorang itu dari segi warna kulit yang gelap, mempunyai ekspresi muka yang bengis, mempunyai saiz badan yang besar dan banyak lagi. Sebagai ibu bapa yang baik, hendaklah menunjukkan teladan yang boleh dicontohi dan mengajar anak-anak mereka dengan kaedah yang betul, seperti menasihati anak-anak mereka terlebih dahulu dan tidak menggunakan kekerasan semata-mata. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak terutamanya yang masih berumur 1 tahun dan ke bawah masih dalam proses lakuan untuk pembelajaran. Sekiranya ibu bapa tidak menunjukkan contoh yang baik, kanak-kanak itu cenderung untuk mengikut caranya dibesarkan dan kita enggan perkara ini untuk berlaku pada generasi di masa hadapan. Secara amnya, ibu bapa mempunyai tanggungjawab yang besar dalam mendidik anak-anak mereka berkenaan dengan budi bahasa. Sesungguhnya pembelajaran awal kanak-kanak ini bermula di rumah lagi. Ibu bapa merupakan contoh yang amat dekat di dalam kehidupan anak-anak. Ibu bapa disarankan menggunakan perkara yang boleh diikuti anak-anak seperti menggunakan tutur kata yang sopan dan ilmiah serta mengelakkan penggunaan perkataan yang tidak baik dan lucah. Tegaslah bahawa ibu bapa merupakan salah satu pihak yang mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mendidik anak-anak mereka untuk mengamalkan budi bahasa sejak kecil lagi. Dalam pada itu, pihak guru juga memainkan peranan yang penting dalam menggalakkan kanak-kanak untuk mempraktikkan budi bahasa dalam kehidupan seharian mereka. Selain daripada ibu bapa menjadi teladan kepada anak-anak mereka di rumah, guru juga boleh memainkan peranan mereka dalam memupuk insan yang berkualiti di masa hadapan dengan keberadaan mereka di sekolah. Seperti yang kita tahu, budi bahasa merupakan salah satu perkara yang amat penting dalam sesi pembelajaran dan pengajaran, sehinggakan ia juga merupakan salah satu perkara yang dipelajari tanpa disedari. Hal ini dikatakan demikian kerana para pelajar telah dididik untuk menegur guru mereka dengan intonasi yang sesuai, menggunakan perkataan yang sopan dan menggunakan bahasa badan yang sopan. Sekolah-sekolah di Malaysia telah membudayakan budaya mengucapkan selamat pagi kepada guru yang memasuki bilik darjah. Perkara ini dilakukan dengan cara para pelajar akan berdiri serta-merta melihat kelibat guru mereka masuk ke dalam bilik darjah dan seorang ketua tingkatan akan memulakan ucapan selamat pagi dan diikuti oleh seluruh kelas. Budaya ini amatlah baik dan seharusnya dikekalkan kerana hendaklah kita memudahkan seseorang yang mencurahkan ilmu kepada kita kerana ilmu merupakan sesuatu perkara yang tidak akan lapuk di dalam zaman. Bak kata peribahasa, yang elok itu budi, yang indah itu bahasa. Bukan itu sahaja, guru juga boleh membantu pelajarnya dengan cara memberi motivasi kepada mereka untuk meneruskan usaha mereka dalam mengubah diri mereka ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Sekiranya mereka melihat yang ada pihak yang benar-benar mengambil berat berkenaan mereka, sudah pasti mereka akan berusaha untuk mengubah diri mereka. Apa jua cara sekalipun, tidak mustahil untuk generasi muda di masa hadapan untuk dilengkapi dengan budi bahasa yang baik dalam diri mereka. Sehubungan dengan itu, budi bahasa telah menjadi sesuatu perkara yang amat jarang dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Seperti contoh, amatlah sukar untuk melihat individu tidak menggunakan telefon pintar mereka ketika berada di meja makan, meskipun makan bersama ahli keluarga malah rakan. Terdapat juga sesetengah individu yang tidak bertanggungjawab mencetuskan kekacauan di atas jalan raya dengan cara sengaja membunyikan hon tanpa sebab yang munasabah, membuang sampah dari tingkap kereta dan memandu melebihi had laju sehingga membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Unsur-unsur yang memperlihatkan budi bahasa, kesopanan, kesabaran, rendah diri dan hormat masih belum lagi
menjadi sebahagian daripada hidup kita. Bagi usaha untuk berubah ke arah yang lebih baik, masyarakat juga hendaklah memainkan peranan mereka dalam mempraktikkan budi bahasa dalam diri generasi yang akan datang. Budi bahasa merupakan langkah pertama dalam mengekalkan kehormatan diri di dalam kehidupan bermasyarakat. Sekiranya seseorang itu memperlihatkan ciri budaya, ciri berbudi bahasa, tidak mustahil orang di sekelilingnya juga bakal mengikuti teladan yang baik ini serta dapat mengubah sebuah masyarakat yang berbudi bahasa. Tiada alasan yang munasabah di dunia ini untuk seseorang itu tidak mempelajari dan mengamalkan budi bahasa dalam diri mereka. Malah ia merupakan kerugian jika tidak mempelajari perkara ini. Bukanlah mustahil untuk mereka melahirkan sebuah generasi yang baik akhlaknya sekiranya masyarakat yang sedia ada mempunyai usaha untuk mengubah perkara yang buruk menjadi lebih baik. Kesimpulannya, semua usaha ini bermula dengan satu langkah kecil saja. Hal ini juga bergantung kepada niat seseorang itu, sama ada mereka menginginkan sebuah hidup yang baik dan harmoni dengan mempraktikkan budi bahasa dan dalam kehidupan mereka. Sudah pasti tidak semua orang dapat dipaksa mengikuti perkara yang baik, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat menunjukkan perkara yang baik kepada mereka. Semoga semua lapisan masyarakat akan mengamalkan budi bahasa di dalam kehidupan seharian mereka. Sekian, terima kasih.